Mari kita ambil masa untuk mempelajari firman Tuhan dalam Alkitab dengan subjek Perintah Pertama dan Paskah. Hari ini, ada banyak gereja di bumi ini seperti pasir di laut. Namun, mereka tidak menyambut Paskah. Tidak menyambut Paskah. Maksudnya, mereka tidak mematuhi hukum pertama Tuhan. Kita dapat memastikannya dengan mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Tidak menyambut Paskah bermaksud tidak mematuhi hukum pertama. Dan tidak mematuhi hukum pertama, yaitu jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku, bermaksud bahawa mereka menyembah Tuhan lain, bukan? Kalau begitu, dapatkah mereka terima berkat, keselamatan, dan syurga? Sudah tentu mereka tidak boleh pergi ke kerajaan syurga. Tanpa menyambut Paskah, adakah betul-betul tidak boleh pergi ke syurga? Kita perlu pastikan ini melalui testimoni Alkitab, bukan hanya berkata-kata menurut pendapat kita. Kita perlu mempelajari hal ini, kerana hal ini amat berkaitan dengan keselamatan kita. Menurut buku 1 Petrus bab 1 ayat 8, apakah tujuan iman kita? Keselamatan jiwa. Ini ialah malamat yang paling penting. Namun, jika kita tidak menyambut Paskah, yaitu hukum pertama, kita akan menyembah Tuhan lain. Apabila kita menyembah Tuhan lain, akhirnya kita akan pergi ke neraka abadi. Hari ini, mari kita mempelajari tentang hal ini. Mari kita lihat buku Matius bab 22 dan pelajari secara terperinci tentang kehendak Tuhan mengenai hukum yang pertama. Buku Matius bab 22 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahawa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan, Tuhanmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yesus memberitahu ahli Taurat sejelasnya bahawa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan akal budi ialah hukum yang utama dan yang pertama. Kalau begitu, bagaimanakah kita tahu siapa betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi dan kekuatan? Bagaimanakah kita dapat membezakannya? Tiada pembaris untuk mengukur hati. Jadi, kita perlu cari teladan orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, akal budi dan jiwa dalam Alkitab. Kita perlu cari jawapan dalam Alkitab, bukan? Mari kita pergi ke buku 2 Raja-Raja bab 23 dan mencari jawapan. Buku 2 Raja-Raja bab 23 ayat 21. Kemudian Raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah apa? Paskah bagi Tuhan, Tuhanmu, seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Rayakanlah Paskah. Inilah rekod tentang perbuatan Raja Yosia. Rayakanlah Paskah, sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman Raja-Raja Israel dan Raja-Raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Mari kita lihat rekod Alkitab tentang perbuatan Raja Yosia selepas dia merayakan Paskah. Ayat 25. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap apa? Hatinya, dan dengan segenap apa? Jiwanya, dan dengan apa? Segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Apabila seorang pakar hukum Taurat tanya Yesus, hukum manakah yang terutama? Yesus berkata,
Kasihilah Tuhan, Tuhanmu, dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tiada orang dapat mengukur sama ada kita mengasihi dengan sepenuh hati dan minda. Namun, dalam buku 2 Raja-Raja bab 23 ayat 21, selepas Raja Yosia menyambut Paskah dengan kudus, Tuhan berkata, sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, jiwanya, dan kekuatan. Sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Apakah yang kita sambut barulah kita dapat melakukannya? Kita dapat pasti bahawa semua ini mungkin apabila kita menyambut Paskah. Yesus beritahu bahawa ini ialah hukum yang pertama. Tetapi mari kita fikirkan hukum yang pertama dalam 10 hukum. Bukankah itu, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku? Kalau begitu, bukankah itu bermaksud bahawa kita dapat memenuhi hukum pertama, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku jika kita menyambut Paskah? Mari kita fahami hal ini dengan melihat buku Ulangan bab 6. Bab 6 ayat 4 tertulis, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Apakah yang harus kita buat? Sini juga menunjukkan apa yang sama. Kasihilah Tuhan Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya, berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai apa? Tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi apa? Lambang di dahimu. Tuhan suruh mengikat, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita, sebagai tanda di tangan dan lambang di dahi. Mari kita lihat bila ini diperintahkan. Mari kita cari jawapan itu dalam buku Keluaran bab 13. Buku Keluaran bab 13 ayat 8. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi apa? Tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat, Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan, dari tahun ke tahun, maksudnya setiap tahun. Dalam buku Keluaran bab 13, Tuhan menjelaskan Paskah. Apakah yang Dia suruh kita buat tentang Paskah? Jadikannya tanda pada tangan dan peringatan di dahi kita. Juga, dalam buku Ulangan bab 6, Tuhan berkata, haruslah engkau ikat firman, kasihilah Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan kekuatanmu sebagai tanda di tanganmu dan di dahimu. Dalam erti kata lain, dengan menyebut apa, kita dapat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan akal budi, dengan menyambut Paskah. Kita dapat memastikannya dalam buku Ulangan bab 6 dan buku Keluaran bab 13. Tuhan berkata bahawa mengasihi Dia dengan sepenuh hati, jiwa, dan akal budi ialah hukum pertama. Tetapi hukum pertama ialah, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Dalam erti kata lain, jika kita menyambut Paskah, kita hanya menyembah Tuhan dan bukan Tuhan lain. Gereja yang betul-betul menyembah Tuhan sahaja harus ada kebenaran apa? Paskah. Jadi, hari ini kita harus menginjil dengan yakin dan membuktikan kebenaran Paskah Perjanjian Baru yang diberitahu oleh Tuhan di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Bukan? Mari kita pastikan sama ada Tuhan betul-betul buat kita tidak menyembah Tuhan lain kecuali Dia saja jika kita menyambut Paskah.
Buku 2 Raja-Raja bab 23 ayat 21. Kemudian Raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Tuhanmu, seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman Raja-Raja Israel dan Raja-Raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Apakah yang menakjubkan berlaku selepas menyambut Paskah? Mereka tidak menyembah Tuhan lain kecuali Tuhan. Ayat 24. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala, dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem, bagaimana? Dihapuskan oleh Yosia. Maksudnya, semuanya dihapuskan dan dimusnahkan. Semua dihapuskan oleh Yosia. Dengan maksud apa? Menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkiah di rumah Tuhan. Tertulis bahawa dia buat seperti ini menurut Taurat yang diperintah oleh Tuhan. Sejarah mereka memusnahkan berhala selepas menyambut Paskah tidak berlaku di sini saja. Jika Anda melihat buku 2 Tawarikh bab 30, perkara yang sama tidak berlaku hanya pada zaman Yosia, tetapi juga pada zaman Raja Hizkia, bukan? Selepas menyambut Paskah, apakah yang umat Israel buat pertama sekali? Memusnahkan semua berhala. Dalam erti kata lain, Tuhan buat mereka tidak menyembah Tuhan lain tetapi Tuhan melalui Paskah. Buku 2 Tawarikh bab 30 ayat 1 tertulis, kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye, supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan, Tuhan orang Israel, di rumah Tuhan di Yerusalem. Dia memerintahkan mereka untuk menyambut Paskah. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua, karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh Raja dan seluruh jemaah. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat itu di seluruh Israel dari Bersiba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan, Tuhan Israel. Seperti ini, mereka semua menyambut Paskah dengan baik dalam buku 2 Tawarikh bab 30 ayat 1. Mari kita lihat apa yang berlaku selepas itu dalam bab 31 ayat 1. Setelah semuanya diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu menemukan apa? Segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing. Pada bila-bila zaman, apabila Paskah disambut, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Orang tidak menyembah Tuhan lain kecuali Tuhan. Kalau begitu, apakah maksud gereja yang menyambut Paskah? Ia mematuhi hukum pertama Tuhan sepenuhnya. Walaupun umat Israel mendakwa hanya menyembah Tuhan, apakah yang mereka letak di sekeliling? Mereka ada banyak berhala. Semasa menyembah berhala, mereka salah sangka bahawa mereka menyembah Tuhan. Namun, selepas menyambut Paskah, mereka menyedari bahawa semua berhala dan terafim yang dibenci oleh Tuhan berada di sekeliling, lalu memusnahkan semuanya. Hari ini, kebanyakan gereja di bumi ini mendakwa bahawa mereka menyembah Tuhan dan hanya menakutinya. Namun, mereka tidak ada Paskah. Mereka tidak menyambut Paskah. Jadi mereka melanggar hukum pertama, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Syaitan paling membenci Paskah, kerana itulah hari dia dihakimi. Dalam buku Keluaran bab 12, apakah yang Tuhan lakukan kepada semua Tuhan Mesir melalui Paskah?
menjatuhkan hukuman. Paskah ialah hari Tuhan menghakimi dan menghukum Tuhan-Tuhan lain. Mari kita lihat buku Keluaran bab 12 ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, malam Paskah, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua Tuhan di Mesir, akan kujatuhkan apa? Hukuman. Akulah Tuhan. Paskah ialah hari Tuhan-Tuhan lain dihukum. Kalau begitu, adakah hal itu hanya pada masa Keluaran? Tidak. Mulai hari itu, janji Tuhan ini terkandung dalam Paskah. Sebab itulah buku Ulangan tertulis bahwa orang yang cuba menghapuskan Paskah harus dimusnahkan, bukan? Mari kita baca buku Ulangan bab 13. Bab 13 ayat 1. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi dan ia membujuk, mari kita mengikuti Tuhan lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan, Tuhanmu, mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhanmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kalau begitu, perayaan apakah harus kita sambut untuk memenuhi hukum pertama, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi? Kita harus sambut Paskah. Jika tidak, Tuhan-Tuhan lain akan menyerang kita. Sebab itulah Tuhan mahu mengetahui sama ada kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati dan jiwa atau tidak. Di tempat-tempat yang tidak menyambut Paskah, penyembahan Tuhan-Tuhan lain pasti berlaku. Umat Israel sentiasa berkata mereka menyembah Tuhan. Tetapi mereka ada pelbagai jenis berhala seperti terafim dan berhala Asyera. Mereka ada berhala-berhala itu di sekeliling dan menyembahnya, tetapi mereka salah anggap bahawa mereka menyembah Tuhan. Namun, selepas menyambut Paskah, mereka menyadari, semua ini ialah berhala dan memusnahkan semuanya. Dalam buku 2 Raja-Raja bab 21 dan 2 Tawarikh bab 30, kita sudah pastikan hal sebegitu berlaku pada zaman Raja Yosia dan zaman Raja Hizkia. Teruskan dengan buku Ulangan bab 13 ayat 4. Tuhan-Tuhanmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah bagaimana? Dihukum mati. Firman ini sangat tegas. Tuhan ialah kasih. Namun, disebabkan mereka asyik menyesatkan umat Tuhan, Tuhan menyuruh umatnya untuk menghapuskan semua nabi palsu dan pemimpi. Kerana ia telah mengajak, murtad terhadap Tuhan, Tuhanmu, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan. Mereka mengajar murtad terhadap Tuhan dan buat orang menyembah Tuhan lain. Bilakah Tuhan menebus umatnya dari tanah Mesir, yaitu rumah perbudakan? Paskah, betul? Dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan, Tuhanmu, kepadamu untuk dijalani. Dia cuba apa? Menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan. Dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan, Tuhanmu, kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Syaitan selalu cuba memusnahkan Paskah dengan menggunakan nabi-nabi palsu. Jika dia memusnahkan Paskah, manusia akan menerima Tuhan lain yang selain daripada Tuhan. Di tempat yang menyambut Paskah, orang tidak akan menerima Tuhan lain. Syaitan tiada peluang untuk masuk. Ini kerana Tuhan menghalang semua jalan yang salah melalui kebenaran Paskah.
Di dunia rohani yang tidak kelihatan, Tuhan meletakkan sistem dan peranti agar kita tidak menyembah Tuhan lain, tetapi Tuhan saja melalui Paskah. Ada orang berkata tidak perlu menyambut Paskah. Ini sama seperti berkata bahawa mereka tidak perlu melayani Tuhan. Di gereja-gereja seperti itu, bagaimanakah mereka boleh diselamatkan dan mengharapkan syurga? Tuhan memang suruh kita menghapuskan yang jahat itu dari tengah-tengah kita dengan memusnahkan orang seperti itu. Mereka menyesatkan orang dari jalan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kita dapat memastikan bahawa orang yang berkata bahawa mereka menyembah Tuhan, tetapi tiada kebenaran Paskah, adalah sama seperti umat Israel yang berkata bahawa mereka menyembah Tuhan, tetapi sebenarnya menyembah semua jenis berhala, terafim, dan tiang berhala. Tuhan akan menghakimi semua dunia pada akhir zaman. Orang berkata bahawa mereka menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah Tuhan lain, kecuali gereja Tuhan. Sebab itulah Tuhan berkata bahawa Dia akan menghukum mereka. Dalam buku Yesaya, bab 24 ayat 1 tertulis, sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya, dan akan menyerahkan penduduknya. Nabi Yesaya meramalkan bahawa Tuhan akan melepaskan murka dan membalikkan permukaan bumi. Ayat 2, maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikianlah nasib tuannya. Pergi ke ayat 3. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijaras habis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya. Sebab adalah apa? Mereka melanggar undang-undang, hukum Tuhan yang suci, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Apakah perjanjian abadi? Pasca perjanjian baru, bukan? Apakah maksud mereka melanggar pasca perjanjian baru? Maksudnya mereka semua menyembah Tuhan lain. Sebab itulah ayat 5 berkata, mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Melanggar perjanjian abadi bermaksud mengabaikan perjanjian abadi, bukan? Mengabaikan pasca perjanjian baru bermaksud bahawa mereka langsung sedang menyembah Tuhan lain selain daripada Tuhan, bukan tidak melayani Tuhan lain selain daripadanya. Alkitab memberitahu kita hal ini dengan jelas pada hari ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Demikianlah Tuhan buka mata rohani kita dengan jelas pada hari ini. Walaupun gereja-gereja berkata bahawa mereka mengasihi Tuhan dan mempercayainya, kita tidak boleh menganggapnya betul, tetapi harus periksa keadaan rohani mereka dengan jelas. Kita sangat diberkati dengan kebenaran perjanjian baru. Bapa dan Ibu Syurgawi datang ke bumi dalam badan untuk memberitahu kita pasca perjanjian baru. Pada hari Sabat ini, mari kita memberi lebih banyak kemuliaan, pujian, dan kesyukuran kepada mereka. Dengan harap hari ini menjadi hari Sabat yang diberkati, saya tamatkan khutbah. Sekian, terima kasih.